اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Syukur alhamdulillah bersua kembali kita untuk minggu ini di Manis FM dalam program Talaki Safinatun Najah menggunakan kitab Safinatun Najah. Hari ini hari Jumaat sebagai hari ilmu di Manis FM. Setiap jam 6 petang kita akan bersama-sama menimba ilmu pengetahuan dalam soal agama. Kita juga sekarang ini bersama langsung di Facebook Manis FM. Dan anda semua boleh kongsikan live tersebut bersama yang lain. Semoga segala ilmu yang saya kongsikan dapat kita sama-sama amalkan. Jadi insyaAllah untuk pengajian petang ini program Talaki Safinatun Najah akan menyambung pembicaraan berkaitan dengan alamat baligh seseorang. Di alamat baligh seseorang yang mana dalam kitab Safinatun Najah selepas membicarakan berkaitan dengan Islam, berkaitan dengan rukun iman, berkaitan dengan makna La ilaha illallah, sebelum memulai pembicaraan berkaitan dengan hukum fiqh, dimulai berkaitan dengan alamat baligh seseorang. Apabila seseorang baligh, maka seseorang ditaklifkan hukum syarak yang kita panggil seseorang yang mukallaf, seseorang yang diberati hukum syarak pada mengerjakan dan juga pada meninggalkan larangan. Jadi kitab Safinatun Najah ni ada edisi Jawi dan ada edisi Rumi. Yang saya pakainya edisi Jawi, saya akan beritahu muka surat edisi Jawi lah. Kalau sidang pendengar menggunakan kitab Safinatun Najah edisi Rumi, sidang pendengar kena tanda sendirilah. Jadi kalaulah kitab Safinatun Najah edisi Jawi, muka surat 3 baris yang keempat daripada atas. Baris yang keempat daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Wal haidu fil unsa litis'i sinin. Wal haidu fil unsa litis'i sinin. Terjemahan dia di bawah. Dan ketiga, dapat haid pada perempuan bagi yang umur 9 tahun. Dan ketiga daripada tanda baligh. Ketiga daripada tanda baligh, dapat haid pada perempuan bagi yang umur 9 tahun. Yang mana terdahulu, tanda baligh bagi seorang perempuan salah satu daripada 3 perkara. Tanda baligh bagi seseorang laki-laki salah satu daripada 2 perkara. Yang mana pembicaraan minggu lepasnya, perkara yang pertama, perkara yang kedua menjadi tanda baligh adalah menjadi tanda baligh bagi laki-laki dan juga bagi perempuan. Yang pertamanya, sempurna umur 15 tahun bagi laki-laki dan juga bagi perempuan. Jadi dalam masa umur 15 tahun tu tidak keluar air mani dan tidak keluar haid,
maka balik laki-laki dan perempuan tadi dengan sempurna 15 tahun Hijri. Tahdidan. Cukup-cukup 15 tahun. Itu tanda yang pertama daripada 3 tanda. Tanda yang keduanya, ini juga menjadi tanda bagi laki-laki dan perempuan, iaitu keluar air mani. Keluar air mani apabila umur 7 tahun. Budak laki-laki keluar air mani. Budak perempuan keluar air mani. Maka balik apabila keluar air mani itu sudah cukup umur 9 tahun Hijri. 9 tahun Hijri, Hilaliyah, Qamariyah yang dibicarakan minggu lepas. Keluar mani ini ghalibnya adalah daripada bermimpi. Apabila bermimpi, bersetubuh, maka kanak-kanak laki-laki ataupun perempuan keluar air mani. Maka baliklah kanak-kanak laki-laki dan kanak-kanak perempuan. Bermimpi kemudian keluar air mani ini pada ghalib lah. Kalaulah dengan sengaja mengeluarkan air mani sendiri yang diharamkan pada syarak, yang dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang dipanggil onani, keluar air mani, maka baliklah. Mana hak kata bermimpi keluar air mani itu pada ghalib. Tetapi mengeluarkan air mani dengan tangan sendiri, itu hukumnya haram, dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. La'anallahu man nakaha biyadih. Telah melaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan mereka yang berkahwin dengan tangan, dengan makna mereka mengeluarkan air mani dengan tangan sendiri. Ini yang diharamkan, dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun kalaulah seorang laki-laki mengeluarkan air mani dengan tangan isteri sendiri, itu dibenarkan pada syarak. Seorang laki-laki mengeluarkan air mani dengan tangan isteri sendiri, itu syarak membenarkan. Ini mengeluarkan air mani dengan tangan sendiri, hukumnya haram, dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini hukum agama. Hukum kesihatan pula, dia boleh merosakkan kemaluan sendiri. Itu hukum kesihatan lah. Hak doktor kesihatan begitulah. Tetapi kalau mengeluarkan air mani dengan tangan isteri, hukum syarak membenarkan. Kemudian hukum kesihatan pun tidak memudaratkan. Tidak memudaratkan. Ini kalau berkait dengan mengeluarkan air mani sendiri. Jadi tanda yang kedua, keluar air mani bila umurnya 7 tahun. Jadi tanda yang pertama, tanda yang kedua berlaku kepada kanak-kanak laki-laki dan juga perempuan. Ini masuk yang ketiga. Yang ketiga ni keluar darah haid. Yang pastinya perempuan je lah. Lelaki ada darah haid. Lelaki apa begitu? Mana tanda yang ketiga ni berlaku kepada perempuan. Jadi yang perempuannya balik bila berlaku salah satu 3 perkara, cukup umur 15 tahun, ataupun bermimpi keluar air mani umur 9 tahun, ataupun kanak-kanak perempuan ni keluar haid ketika umurnya 9 tahun. Bila keluar haid, maka baliklah kanak-kanak perempuan. Kemudian berkaitan dengan keluar haid, dalam kitab kita ni nanti akan membicarakan berkaitan dengan tajuk haid. Kalau kitab Safinatun Najah, edisi Jawinya muka 9, akan membicarakan berkaitan dengan haid, juga membicarakan berkaitan dengan nifas. Akan bicara nanti. Yang mana dalam kitab Safinatun Najah ni, sebagaimana saya sudah beritahu sebelum ni, kitabnya adalah ringkas. Jadi bicara haid, bicara nifas pun agak ringkas. Maka perlu kepada huraian tambahan. Maka sedang pendengar seeloknya ada buku catatan sendiri untuk mencatat huraian yang tambahan daripada kitab Safinatun Najah yang agak ringkas. Jadi tajuk haid dan nifas pun agak ringkas lah.
sekurang-kurang haid, kebiasaan darah haid, sebanyak-banyak darah haid, sekurang-kurang darah nipah, kebiasaan darah nipah dan sebanyak-banyak darah nipah. Setakat tu sahaja. Darah haid ni darah apa? Tidak dibicarakan. Memang agak ringkaslah. Jadi pembicaraan bab haid ni di antara pembicaraan dalam bab taharah yang wajib fardu ain mempelajarinya. Wajib fardu ain mempelajarinya. Sebab bagi perempuan dia ada darah haid, dia ada darah nipah, dia ada darah istihadah. Haid nipah hadas besar yang menggugurkan kewajipan sembahyang. Istihadah hadas kecil kekal kewajipan sembahyang. Jadi mana darah haid, darah istihadah, mana darah haid, darah nipah dan juga mana darah istihadah, ni kena pastikan molek, kena belajar molek. Kita sekarang hanya membicarakan. Kalau haid, maka baliglah kanak-kanak perempuan. Bila umurnya 7 tahun. Tapi nak kena haid tu yang mana? Darah haid tu darah yang mana? Jadi, yelah 9 tahun kanak-kanak perempuan ni darjah 3. Di sekolah tu, tajuk haid, tajuk nipah tu darjah berapa? Wallahu alam lah. Tapi di sekolah pasti ada mata pelajaran agama yang akan membicarakan berkaitan dengan haid dan nipah. Ada yang akan membicarakan. Maka umur 9 tahun ni paling cepat darjah 3. Tapi wallahu alam lah. Darjah berapa kau selalu rendah memulai pembicaraan berkaitan dengan haid. Nipah tu tak apalah, nipah tu lambat lagi, nipah tu lepas daripada beranak. Haid ni. Kalau kira 9 tahun darjah 3. Bila kau dalam sekolah tu memulai tajuk pembicaraan berkaitan dengan haid. Yang mana terkadanglah terkadang bila bicara bab haid nipah istihadah, orang perempuan ni dia malu. Sebab dalam kelas tu ada pelajar laki-laki. Kemudian pelajar laki-laki pula tidak ambil peduli. Sebab beranggapan itu tak ada kaitan dengan mereka. Jadi pelajar perempuan malu, pelajar lelaki tak heran. Ini berkaitan dengan hukum agama. Berkaitan dengan kewajipan sembahyang. Tak boleh malu dalam perkara hukum agama. Kemudian pelajar lelaki kena ingat. Nanti pelajar lelaki akan berkahwin. Nanti akan ada anak perempuan. Wajib kepada suami ajak isteri berkaitan dengan hukum haid, nipah, istihadah dan wiladah dan beranak. Wajib kepada suami selepas menjadi ayah mengajar anak-anak perempuan pula berkaitan dengan haid, nipah dan juga istihadah dan wiladah dan beranak. Jadi kalau kita pelajar laki-laki kena ambil tahulah. Bukan hanya pelajar perempuan jangan malu. Cuma kepada pihak pengajar lah. Ustazah dia kena beri penjelasan yang secukupnya lah berkaitan dengan hukum ni. Sebab terkadang sekarang ni kita kena faham realiti masyarakat. Yang mana terkadang ibu bapa mengharapkan sangat-sangat di sekolah lah anak mereka mempelajari berkaitan ilmu agama. Terkadang ibu bapa sendiri tidak boleh nak mengajar anak-anak mereka. Sama ada ibu bapa sendiri kurang pengetahuan ataupun kerana kesibukan mereka. Jadi kebanyakan ibu bapa sangat menaruh harapan kepada ustaz-ustazah di sekolah yang mengajar anak mereka dengan hukum hakam agama. Yang sekarang ni saya sebut berkaitan haid dan nipah. Jadi kepada ustaz-ustazah sekolah, dia kena ada satu semangat tanggungjawab sebagaimana cikgu-cikgu matematik yang cikgu-cikgu akademik yang lain. Contoh cikgu matematik nak pastikan pelajar mereka lulus tinggi belaka. Cikgu sains ke nak pastikan pelajar mereka lulus tinggi belaka. Jadi kita ustaz-ustazah mengajar agama kena ada azam seumpama tu nak pastikan
anak murid kita tu betul-betul memahami ilmu agama, kerana agama inilah yang akan menyelamatkan dunia dan juga di hari akhirah. Ilmu matematik, ilmu sains untuk kehidupan dunia sementara. Tapi guru matematik, guru sains, pastilah mereka bersungguh-sungguh untuk memastikan pelajar mereka berjaya dengan cemerlang. Jadi ustaz-ustazah pula kena ingat, ilmu agama adalah untuk masa depan pelajar kita di dunia dan juga di hari akhirah. Ini kena ambil tanggungjawab molek. Sebab kalau tidak diajar betul-betul haid nifas di sekolah, pelajar-pelajar perempuan ni siapa ke berkahwin, suami pula tak peduli. Akhirnya sampai ke tidak keluar dari haid dah. Tapi malangnya bila belajar kemudian sangat jahil berkaitan dengan hukum haid, nifas dan juga istihadah. Sebab itulah kita mengajar di sekolah, memanglah dalam kehidupan kita ada gaji, ada allowance, ada sagu hati. Itu untuk kehidupan. Itu untuk kehidupan di dunia kita yang menjadi bekal untuk hari akhirah. Tapi kena ingat, ilmu agama yang kita ajar, itulah untuk kehidupan kita sehingga di hari akhirah. Sebab pahala untuk kita sebagai guru akan boleh pahala yang berpanjangan. Gaji, allowance, sagu hati untuk belanja hidup atas dunia, untuk menjadi perjalanan kepada hari akhirah. Adapun ilmu agama yang ditekan kepada pelajar tadi itu untuk masa depan guru sendiri. Di hari akhirah akan dapat pahala yang berpanjangan. Hak tadi untuk masa depan pelajar. Dengan ilmu agama, selamat mereka di dunia akhirah. Dan juga untuk masa depan guru, akan dapat pahala yang berpanjangan dengan ilmu yang diajar pada pelajar-pelajar. Mana kena taruh azam molek, ajar bukan ajar sekadar ringkas-ringkas. Mungkinlah dalam buku mata pelajaran sekolah tu mungkin tidak panjang. Tapi hurah tu biar panjang lah. Macam contoh nanti saya akan membicarakan bab haid nifas. Istihadah tidak ada dalam kitab Safinatun Najah ni. Jadi bicaranya pendek. Tapi insyaAllah saya akan bicara lebih luas lagi. Untuk betul-betul memahami hukum hakam berkaitan haid nifas, istihadah dan wiladah. Sama juga dengan guru sekolah. Kalau ustaz-ustazah ke sekolah ni adalah permasalahan haid nifas ni yang kurang pandai, sekarang ni bukan alasan lagi dah. Para ustazah boleh mencari dalam rakaman-rakaman pengajaran ada daurah berkaitan dengan haid dan nifas, dan istihadah dan wiladah. Maka ustazah sekolah ni kena ambil inisiatif sendirilah, memantapkan ilmu yang akan diajar pada pelajar, bukan hanya semata-mata dalam silibus mata pelajaran sekolah sahaja untuk mencukupkan masa mengajar, tapi untuk masa depan agama kepada pelajar untuk selamat dunia dan akhirah, dan untuk masa depan orang mengajar sendiri akan dapat pahala yang besar dan akan dapat pahala yang berpanjangan walaupun sudah meninggal dunia. Di antara 3 perkara yang tidak akan putus pahalanya walaupun sudah meninggal adalah ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang diambil manfaat. Jadi bab haid nifas ni berkaitan dengan hukum hakam sembahyang. Berkaitan dengan hukum hakam sembahyang. Tapi ustazah kena ingatlah, semua kita kena ingat, ilmu fiqh ni ilmu yang kedua. Ilmu yang pertama yang sangat-sangat kena titik beratkan adalah ilmu tauhid, ilmu akidah. Ilmu tauhid, ilmu akidah pun sama. Ustazah sendiri pun boleh menambah pengetahuan dalam rakaman-rakaman pengajaran. Maknanya ustazah ni kena sentiasa meningkatkan ilmu pengetahuan agama. Kena meningkatkan, jangan hanya terhad di dalam buku-buku agama di sekolah sahaja dengan silibus yang agak ringkas-ringkas.
Jadi ustaz-ustaz sekolah kena ambil inisiatif sendiri, memantapkan ilmu agama sendiri untuk diajar kepada pelajar-pelajar di sekolah untuk sama-sama berjaya dunia dan juga hari akhirah. Sebab kalaulah tidak menitik beratkan contohnya pembicaraan di sini haid nifas contohnya, akhirnya berkewajipan sembahyang tetapi tidak sembahyang, meninggalkan sembahyang, berdosa besar, nama tercatat di pintu neraka dengan anggapannya belum lagi berkewajipan sembahyang. Ini banyak sangat berlaku. Kemudian apabila pencing, barulah belajar fardu ain, barulah menyadari pada masa dahulunya berkewajipan sembahyang tapi belum sembahyang. Kering molek dah haid, tunggu satu waktu, tunggu dua waktu, tak ada ajaran seumpama tu. Tunggu satu waktu, tunggu dua waktu, tak ada ajaran seumpama tu. Tidak ada ajaran seumpama tu. Kering sahaja, mandi, segera sembahyang. Tidak ada ajaran kering, tunggu satu waktu, dua waktu. Hak tu tinggal sampai dengan sengaja, dosa yang amat besar. Yang lebih berat laginya, tunggu satu hari. Tunggu satu hari, hari ni kering, esok baru mandi, baru sembahyang. Hak tu gawat balik awal lah. Ni hak banyak berlaku. Meninggalkan sebenarnya sengaja, satu waktu sahaja, nama sudah tercatat di pintu neraka. Kerana kejahilan ilmu fardu ain berkaitan dengan haid, nifas, istihadah dan wiladah. Yang mana semua dikatakan belajar belaka di sekolah. Tapi kenapa sampai ke tidak memahami bab haid, nifas sampai ke tahap tu. Berkewajipan sembahyang, belum sembahyang. Itu belum berbicara lagi bab nifas. Ni sangat malang lah. Dalam keadaan seumpama tu, tidak balik pada ilmu fardu ain, jumpalah bagai-bagai jalanan nak cepat sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala contohnya, tapi semayangnya tidak cukup. Akhirnya dengan jahil dalam ilmu agama, ditipu oleh bagai-bagai golongan yang menonjolkan perjalanan rupa agama seolah-olahnya cepat sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada dakwaannya, tapi apabila belajar kemudian sembahyang pun tidak cukup, tinggal sembahyang kerana kejahilan hukum haid, kejahilan hukum nifas. Hak ni biasa saya tekan sangatlah. Nak beranak, keluar darah tanda, tidak sembahyang. Ni sambil kesempatan di sini. Kita bicara ni alamat baligh ni. Ni dia yang alamat yang ketiga, nanti akan masuk tajuk istinja. Jadi masa ada lagi dalam 20 minit ni. Saya nak tekan di sini. Ni mungkin sudah sudah tajuk lain dah ni kira ni. Tapi baik lah. Nifas. Ni saya nak peringat kepada kaum-kaum ibu yang hendak bersalin, hendak beranak. Apabila keluar darah tanda, tandaan nak beranak, walaupun mengikut jadualnya belum sampai masa, maka akan segera ke hospital. Bila keluar darah tanda, ingat baik, darah tanda bukan darah haid, kekal kewajipan sembahyang. Kekal kewajipan sembahyang. Tak ada hukum yang mengajar keluar darah tanda gugur kewajipan sembahyang. Tidak ada hukum. Bila keluar darah tanda, pergi hospital, tidak sembahyang. Satu waktu, dua waktu, satu hari, nanti akan berhadapan saat yang kritikal. Beranak 50-50. Saat yang kritikal. Beranak ni pahala yang cukup besar, akan mengkifaratkan dosa. Tetapi jangan sesekali beranak dalam keadaan meninggalkan sembahyang, meruntuhkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Tinggal sembahyang seumpama tu. Kalau mazhab Hambali sudah jatuh murtad, jatuh kafir wal iazabillah. Mazhab Syafi'i belum lagi menghukumkan kafir, tetapi meruntuhkan agama, dosa yang besar. Macam mana nak dapat pahala besar beranak, melahirkan ummah Nabi, yang Nabi SAW akan berbangga dengan ummah yang ramai pada hari akhirah. Ingat baik tu kaum ibu,
Bila nak beranak, kalau dah tanda kekal kewajipan semayang, datang ke hospital, pastikan bawa baju semayang. Cuma Alhamdulillah sekarang ini sudah ada di hospital sendiri penekanan daripada pihak-pihak hospital kepada nak beranak, dia selalu peringatkan, semayang, jangan tak semayang. Semayang, jangan tak semayang. Sudah ada peringatan. Cuma yang degil itu degil lah. Yang tak degil itu dia semayang. Tapi kena ingat, tidak perlu kepada orang yang memperingatkan. Kita kena tahu sendiri hukum. Suami kena peringat kepada isteri yang nak beranak di hospital. Suami sangat-sangat bertanggungjawab. Memastikan isteri yang akan berjuang untuk melahirkan anak dalam keadaan masih lagi menegakkan tiang agama Allah, iaitu sembahyang. Tidak meruntuhkan agama Allah dengan meninggalkan sembahyang. Ini para suami pula. Saya sebut tadi kepada para ibu yang nak bersalin. Ini kepada para suami. Ambil tanggungjawab molek. Jangan lepas tangan. Peringatkan pada isteri. Tolong isteri. Sampai masa isteri nak bersembahyang. Ini kena jaga molek hukum hakam ni. Sangat malang lah. Nak beranak, perjuangan yang besar, pahala yang besar, tapi malang meninggalkan kewajipan semayang tiang agama dengan beranggapannya semayang tak wajib kerana keluar darah tanda. Itu bukan darah haid. Darah tanda bukan darah haid. Ini kejahilan yang sangat nyata. Kejahilan yang sangat nyata. Jadi kita, sebab itulah saya sebut tadi, ustaz-ustazah sekolah ajar molek kepada pelajar. Pelajar lelaki dan juga pelajar perempuan. Tadi, ibu yang nak bersaling, itu pelajar perempuan. Saya sebut suami kena bertanggungjawab. Itu pelajar lelaki. Jadi, ustaz-ustazah sekolah ni kena peringatlah molek, kena ajar molek. Kemudian satu laginya saya nak peringatkan, bila kering nipah, mandi segera, sembahyang segera. Tidak ada hukum tunggu 40 hari, tunggu 44 hari. Tidak ada hukum yang seumpama itu, tidak ada. Ingat baik. Para ibu, para bapa kena ingat baik. Apabila kering nipah sahaja, wajib segera bersemandi dan bersembahyang. Tidak ada dalam hukum agama tunggu 40 ataupun tunggu 44. Bayangkan 30, 35 hari sudah kering nipah, 40 bawa mandi, bawa semayang. Berapa hari tinggal semayang? Berapa waktu semadi tinggalkan semayang? Satu waktu yang ditinggalkan, nama sudah tercatat di pintu neraka. Dengan kejahilan seumpama ni, buat amal sunat, semayang sunat, puasa sunat, baca Quran rajin, berzikir rajin, mengaku sampai kepada maqam rapat dengan Allah Ta'ala, tapi hakikatnya nama tercatat di pintu neraka, amal ibadah sunat sama sekali akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini kena ambil perhatian molek lah. Kita sama-sama ambil perhatian molek berkaitan dengan hukum hakam yang wajib fardu ain dipelajari. Itu berkaitan dengan haid, nipah, istihad dan wiladah. Walaupun sekarang ni belum lagi tajuk dia. Belum lagi tajuk. Sekarang ni hanya tajuk alamat baligh. Cuma oleh kerana saya tengok tadi muka surat 9 barulah masuk tajuk haid, nipah. Surat 9. Nak sampai di surat 9 tu bila pun tak tahulah nak masuk surat 9 tu. Lepas saya bercadang nak sentuh juga. Biarlah bukan tajuk dia sekarang. Bicara haid. Tapi haid ni tak alamat baligh. Tajuk haid nipah tu tajuk dia asing. Tapi saya ambil kesempatan nak memperingatkan. Sebab saya pun biasa juga hospital apa semua tu. Dan saya kenal Ustaz Rusli yang bertanggungjawab di hospital. Saya kenal. Dan di hospital pun memang ada kempen untuk sembahyang. Solat untuk pesakit ada kempen di hospital. Dan saya dimaklumkan pihak hospital memberi peringatan kepada pesakit yang nak bersalin supaya sembahyang. Kalau dalam keadaan kesukaran, kepayahan dah, digalakkan sembahyang jamak contohnya. Maknanya pergi hospital bawa pakaian sembahyang. Ini kesedaran berkaitan dengan agama Allah, berkaitan dengan sembahyang, berkaitan dengan tiang agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. As-salah imaduddin, Nabi kata. Sembahyang tiang agama. Faman tarakaha faqad hamadaddin.
Faman tarakaha faqad hanamaddin. Maka siapa yang meninggalkan sembahyang, dia telah meruntuhkan agama Allah Subhanahu wa taala, dan ada riwayat dia telah mencampur agama ke belakang. Nak beranak meruntuhkan tiang agama. Nak beranak campur agama ke belakang. Ketika kita beranak, kita nak cari siapa? Kita nak cari Allah Subhanahu wa taala. Dengan kejahilan tadilah beranggapan darah tanda seperti darah haid dia kira gugur kewajipan semayang. Darah haid yang menggugurkan kewajipan semayang. Darah haid mana? Waktu kena belajar molek. Darah nipah mana? Kena belajar molek. Darah istihadahnya mana? Kena belajar molek. Ini berkaitan dengan ilmu asas fardu ain. Bukan ilmu-ilmu tambahan. Sebab itulah sebagaimana saya sebut permulaan tadi, kepada ustaz-ustazah sekolah, ambil inisiatif molek, ambil tanggungjawab molek, peringatkan pada pelajar awal-awal. Bukan hanya mengajar sepitah lalu. Itulah pahala yang berpanjangan kepada mereka yang ditanggungjawab untuk menyampaikan ilmu agama. Selama mana ilmu itu diamalkan oleh pelajar, maka yang mengajar akan boleh pahala yang berpanjangan pada masa hidup, dan pahala yang berpanjangan walaupun selepas daripada guru yang mengajar tadi sudah meninggal dunia. Jadi ini ilmu agama untuk manfaat pelajar dan manfaat guru sendiri. Kena tekan. Tapi di sini saya balik semulalah. Ini hanya nak bicara berkaitan dengan alamat baligh yang ketiga bagi perempuan adalah haid. Kalau haid, bila umurnya 9 tahun. Sebagaimana sebut minggu lepas lah pembicaraan 9 tahun, kita minggu lepas bicara bab 15 tahun. Balik umurnya 15 tahun. Hijri, bukan Masihi. Hijri 1 tahun 354 hari. Masihi 1 tahun 365 hari. Jadi 9 tahun ni 9 tahun Hijri. 9 tahun ni 9 tahun Hijri. Kemudian pula, ini panjanglah bicara. Saya akan bicara setakat yang sempat dibicarakan. Kemudian boleh sidang pendengar menambah ilmu lagi dalam kuliah-kuliah yang lain. Dia kanak-kanak perempuan kalau dah haid 9 tahun ni dia panggil 9 tahun takriban. 9 tahun ni lebih kurang. Adapun tanda yang pertama, baligh 15 tahun adalah tahdid. Cukup-cukup 15 tahun. Maknanya kalau lahirnya kita letaklah 20 Jamadi akhir contoh. Maka balighnya masuk 20 Jamadi akhir 15 tahun akan datang baligh. Sekarang ni 9 tahun. 9 tahun ni bukan macam baligh 15 tahun. Baligh 15 tahun dia tahdid ngam-ngam. Ngam-ngam 15 tahun. 20 Jamadi akhir, maknanya 19 Jamadi akhir masuk 20 baligh. Adapun 9 tahun ni keluar darah haid, dia 9 tahun ni takriban kurang sedikit masih lagi dihukumkan haid dan baligh. Kurang sedikit tak apa. Mana kurang sedikitnya? Kurang dalam lingkungan 15 hari. Maknanya kalau dilahirkan 20 Jamadi akhir, 9 tahun akan datang 5 Jamadi akhir keluar darah haid, maka sudah baligh. 5 dia lahir 20 Jamadi akhir. Kurang 15 hari, maka sudah dikira. Jadi keluar haid, tanda yang ketiga bagi kanak-kanak perempuan tanda baligh ni, keluar haid 9 tahun, kena ingat baik, 9 tahun takriban, kurang sedikit pun tak apa. Kurang sedikit banyak mana? Kurang 15 hari. Kurang 15 hari, maknanya dia lahir 20 Jamadi akhir. Dia keluar darah haid ni, 9 tahun akan datang, 5 Jamadi akhir. Tak sampai lagi 9 tahun, 15 hari lagi nak sampai 9 tahun. Maka sudah kira haid dan sudah baligh kanak-kanak perempuan ni.
Kalau berlaku seumpama tu. Balik dengan umur 15 tahun, ngam-ngam. Tahdid, haddan, tahdid. Ngam-ngam. 15 tahun. Balik kanak-kanak perempuan dengan keluar air mani 9 tahun. Tapi bukan 9 tahun tahdid, ngam-ngam bukan. Takriban, kurang sedikit pun tak apa. Kurang banyak mana? Kurang 15 hari. Kalau kurang sampai ke 20 hari, lahirnya 20 Jamadi akhir, 1 Jamadi akhir, 9 tahun akan datang, keluar darah haid dah. Itu belum lagi dihukumkan darah haid, belum lagi balik. Lepas tu kalau dia haid tu panjang, itu akan bicara panjang lagi lah pulaknya. Cuma nak ceritanya, kalau kurang sedikit, daripada 9 tahun, sedikit tu banyak mana? 15 hari. Jangan lebih daripada 15 hari. Maknanya, lahir 20 Jamadi akhir, 9 tahun akan datang, keluar darah haid, 5 Jamadi akhir. Maka dihukumkan darah haid dan kanak-kanak perempuan sudah dihukumkan balik. Kemudian nak pastikan lahir tu Jamadi akhir bulan Hijri macam sebut minggu lepas lah. Sekarang ni di hujung jari sahaja. Macam mana cara buat wallahu a'lam saya tak tahu. Tapi boleh dapat bila kau tarikh lahir Hijri. Maknanya masuk dalam dia punya wallahu a'lam lah. Tulis tarikh lahir Masihi akan ni keluarlah tarikh lahir Hijri kita berapa. Sebab kalaulah ketika keluar darah haid tu, kanak-kanak tu 9 tahun Masihi. Dia 9 tahun ni bukan ke tahun ni, ke ngam-ngam dengan hari. Dia nak kira macam beginilah. Umur buat IC 12 tahun, ngam-ngam dengan tarikh lahir. Bukan kata 12 tahun 1 Januari boleh buat IC dah. Tak boleh. Contoh orang ambil lesen. Ambil lesen berapa? 16 tahun, 17 tahun gitulah. 1 Januari boleh dah. Tak boleh. Awak lahir bila? Dia kira gitu. Dia kira gitu. Bukan kira Januari. Ke Januari ni sekolah. Sekolah ni ke Januari. Ke Januari lah. Lahir Januari ke lahir bulan Disember ke tahun yang sama lah. Jadi kira kepada sebagaimana dilahirkan. Tapi kalaulah kata yang ada dalam pengetahuan hanyalah tarikh lahir Masihi. Kalau kata 9 tahun Masihi. 9 tahun Masihi tu kalau Hijri 9 tahun 3 bulan dah. 9 tahun 3 bulan dah. Kalau Masihi. Ni kalau Hijri. Mana kalau Masihi 9 tahun ngam-ngam. Kalau Masihi 9 tahun ngam-ngam, Hijri sudah 9 tahun 3 bulan. Jadi kalaulah tarikh lahir Masihinya kita letaklah tarikh lahir Masihi bulan 4 lah kita kata. Bulan 4. Cukup 9 tahun bulan 4. Tiba-tiba Januari ni sudah keluar darah nipah. Dia tak darah haid. Allah nipah cepat. Lahir bulan 4. Umur 9 tahun lahir bulan 4. Tiba-tiba bulan 1 keluar darah haid dah. Tu kena molek ah. Tak sampai lagi 9 tahun. Itu Masihi. Hijri kemungkinan sudah sampai. Jadi sekarang ni, kalau ikut Masihi dia, lahir bulan 4, 9 tahunnya bulan 4. Tetapi, keluar darah haid ni, bulan 1 keluar darah haid dah. 9 tahun. Kurang 3 bulan lagi daripada 9 tahun. Tapi sebenarnya, Hijri sudah sampai. Apa tu sampai Hijri tu? Sampai 9 tahun ke, kurang 9 tahun ke, sidang pendengar kena dapatkanlah tarikh lahir Hijrinya berapa. Ini cukup mustahak. Sebab sekarang ini, saya dimaklumkan oleh cikgu-cikgu ke ustaz ke, dia kata pelajar ni, darjah 3, darjah 4 tu, memang keluar darah haid dah. Tapi darjah 4 tu tak ada masalah lah. Darjah 4 tak ada masalah. Tu memang umur lebih dah. Di sini ada ni. Kamak Haji, dia kata 9 tahun Hijri bersamaan dengan 8 tahun, 8 bulan, 21 hari Masihi. Ni hak dalam komen FB ni.
Kalau tersilap tu, wallahu alam lah. InsyaAllah lah betul lah tu. Ada Kamak Haji dalam komen FB ni. 9 tahun Hijri bersamaan dengan 8 tahun, 8 bulan, 21 hari Masihi. Jadi lebih kurang 3 bulan lah. 3 bulan. Masa sebut tadi 3 bulan lebih kurang lah tu. 3 bulan apa? 5 bulan ni. 8 bulan. 8, 9, 10, 11. 4 bulan. 21 hari. Jadi maknanya 4 bulan ni. 4 bulan sebelum cukup Masihinya 9 tahun. Memang sudah 9 tahun Hijri. 8 tahun, 8 bulan, 21 hari Masihi. Bersama dengan 9 tahun Hijri. Ni. Lepas tu saya dah berdengar, boleh cari sendirilah makluman ni. Boleh cari sendiri, boleh tengok sendiri. Dan insyaAllah hak Kamak Haji kongsi ni ada maklumat yang pastilah ni. Sebab dia letak dengan hari-hari tu. 9 tahun Hijri bersamaan dengan 8 tahun, 8 bulan, 21 hari Masihi. Jadi kalau kurang 15 hari tak apa. Jadi maknanya kurang 15 harinya, kalau kurang 15 hari, 8 tahun, 8 bulan Masihi, 6 hari. 6 hari. 8 tahun, 8 bulan Masihi, 6 hari Masihi. Itu 15 hari sebelum cukup 9 tahun Hijri. Kena kira gitulah. Kalaulah keluar haid tu, dejah awal-awal dejah 3. Dejah 3 ni, pelajar tu bukan 9 tahun umur dia. Memanglah dejah 3. Tapi kawan tu lahir tu bulan 10, bulan 11, bulan 12. Hak kakaknya jauh 3 juga. Lahir bulan Januari. Yang adiknya 3 juga. Lahir bulan 12. Ni. Tadi nak kira ni jauh 3 ni. Sebab dikira lah. Mana kena pastikan lah. Kena pastikan. Kalau agak awal. Kalau keluar haid dia jauh 4. Dia jauh 5 tu. Tu clear lah tu. Tu memang melebihi 9 tahun Hijri. Jadi tanda yang 3. Haid anak-anak perempuan adalah tanda ketiga balik anak perempuan adalah qada haid bila umurnya 9 tahun, kurang sedikit 15 hari pun sudah dikira dan haid dan sudah dikira balik. Jadi 3 alamat balik bagi kanak-kanak perempuan adalah cukup 15 tahun ataupun bermimpi keluar mani umur 9 tahun ataupun keluar haid umur 9 tahun. Tanda balik kanak-kanak lelaki dua tanda, salah satu dua tanda umur 15 tahun ataupun keluar mani bagi kanak-kanak lelaki berumur 9 tahun. Selesailah pembicaraan tanda balik bagi kanak-kanak perempuan, tengok tanda balik bagi kanak-kanak lelaki. Suruh tulis tinjai bil hajari samaniyatun. Masuk tajuk istinja. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.